Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Saifullah bin Lat, nombor matrik 249143. Saya akan membentangkan satu tugasan bertajuk tokoh pengurusan yang dipilih saya iaitu Edgar Henry Stein. Saya bentangkan bagi subjek BPMN 3103 Seminat Pemikiran Pengurusan semester JA 212 Universiti Utara Malaysia tahun 2021. Tugasan disediakan untuk pensyarah Dr. Nur Rashikin binti Abdul Hamid. Okey, baik. Di sini kita boleh tengok gambar tokoh pengurusan yang saya pilih iaitu Edgar Henry Stein. Okey, biodata Henry Edgar Stein. Henry Edgar Stein merupakan seorang tokoh pengurusan di atas dan Edgar Henry Stein dilahirkan pada 5 Mac 1928 di Zurich, Swiss. Beliau mendapat pendidikan ijazah sarjana muda iaitu BA pada tahun 1947 dari Universiti Chicago. Okey, kemudian selepas itu dia melanjut pada tahun 1949 dia juga memperolehi ijazah sarjana MA dalam psikologi dari Universiti Stanford. Akhirnya pada tahun 1952 beliau memperoleh ijazah kedoktoran iaitu PhD dalam psikologi sosial dari Universiti Harvard. Edgar Henry Stein juga pernah menjadi ketua bahagian psikologi semasa beliau berkhidmat dengan tentera Amerika dan menjawat jawatan sebagai kapten dari tahun 1952 hingga 1956. Kemudian pada tahun 1956, beliau telah menyertai MIT Sloan School of Management dan beliau telah dilantik sebagai Profesor Psikologi dan Pengurusan organisasi tersebut pada tahun 1964. Pada tahun 1968 dan 1971 sehingga 1971, Edgar Stein telah dilantik menjadi Profesor Perancangan Sarjana Muda untuk MIT Sloan. Dan kemudian pada tahun 1972 pula beliau menjadi pengerusi kumpulan kajian organisasi MIT Sloan School of Management. Dan jawatan tersebut dijawatnya sehingga 1982. Okey, selain itu semasa kerjayanya Edgar Henry Stein telah membuat beberapa penyiasatan seperti menyiasat budaya organisasi, perundingan proses, proses penyelidikan, dinamik kerjaya dan pembelajaran serta perubahan organisasi. Beliau telah menjadi penyelidik, penulis, guru dan perunding yang prolifik. Okey, selain daripada itu, banyak artikelnya dalam jurnal terdapat dalam jurnal profesional. Beliau juga telah mengarang 14 buah buku. Okey, beliau juga telah banyak menerima penghormatan dan anugerah bagi hasil tulisannya. Okey, anugerah yang terbaru beliau dapat iaitu Sarjana Pengamal Akademi Pengurusan pada tahun 2009. Anugerah Pencapaian Sepanjang Hayat dalam Pembelajaran Tempat Kerja pada tahun 2012 dan ijazah kedoktoran kehormat dari IEDC Blend School of Management dari Slovenia pada tahun 2012. Okey, Edgar Henry Stein juga merupakan Profesor Pengurusan Emeritus di Persatuan Fellow.
dan Professor Emeritus di Sekolah Pengurusan MIT Sloan. Beliau juga membuat tanda yang ketara dalam bidang pembangunan organisasi. Beliau juga telah memperkenalkan banyak budaya organisasi. Edgar Schein terkenal dengan kerja mengenai model budaya organisasi dan teori 10 dimensi organisasi pembelajarannya. Okey, jika kita lihat berdasarkan teori organisasi mengikut Edgar Henry Schein. Okey, permulaannya jika kita dapat lihat iaitu artifak, kemudian nilai dan kemudian andaian asas. Artifak iaitu struktur organisasi visual dan proses sukar yang sukar dipecahkan. Bagi nilai pula iaitu strategi, matlamat dan falsafah. Dan andaian asas pula tidak sedar diambil mudah kepercayaan perspektif, pemikiran dan perasaan. Okey, teori organisasi mengikut Edgar Henry Schein. Okey, terdapat beberapa nilai yang membentuk praktik dan perilaku yang merupakan bahagian daripada kewujudan budaya di dalam organisasi. Okey, organisasi tidak mengadopsi budaya dalam satu hari dan pada kenyataannya belajar dari pengalaman masa lalu dan mulai mempraktikannya setiap hari sehingga membentuk budaya tempat kerja. Seperti contoh, benda ni, contoh pembelajaran, dia akan memakan masa yang sangat lama melalui pemerhatian dan andaian asas yang diperkenalkan oleh beliau dalam mewujudkan suatu perancangan operasi pengurusan yang berjaya. Okey. Beliau juga beranggapan bahawa ada 3 tingkatan atau level yang mempengaruhi pembentukan budaya organisasi. Yang kita dapat lihat iaitu yang pertama artifak. Artifak ni merupakan penanda permukaan budaya bagi setiap organisasi. Bahagian budaya yang kita dapat lihat dan dapat lihat oleh orang luar ataupun pengunjung yang dapat menentukan bentuk dalam aspek-aspek berikut. Mana kata kita dapat menilai, orang luar juga dapat nampak dan menilai benda tu. Okey, selain itu artifak juga mempunyai artifak fisik yang dapat ditemukan melalui arkitektur dan pengaturan interior, ruang fizik, penempatan dan desain pejabat, dekorasi, cara berpakaian dan bahkan juga seperti kenang-kenangan yang bermaksud dekorasi yang disimpan dan diletakkan di ruang pejabat juga merupakan salah satu artifak fisik yang memberikan budaya melalui cara berbicara, tutur kata, level, jenis suara, slogan dan ekspresi khusus. Okey, selain itu kita dapat lihat cerita dan mitos yang beredar di antara anggota organisasi. Seperti perbualan, seperti perbincangan yang menunjukkan jenis orang atau tindakan yang dianggap heroik. Dan juga bagaimana jenis situasi tertentu harus ditangani. Okey, seperti apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang terjadi dalam organisasi. Dan jika seseorang bertindak dengan cara tertentu dan seterusnya yang sangat menarik
adalah kisah yang menceritakan apa yang terjadi di dalam sesuatu organisasi. Jika seseorang itu berstatus tinggi, seperti contoh pihak atasan yang melanggar aturan, apa yang terjadi jika organisasi harus memilih antara keuntungan dan orang ataupun tenaga kerja. Okey, selain itu, apa yang terjadi jika kita sendiri yang membuat kesalahan. Di situ, okey, kisah-kisah ni bisa dibincangkan di tempat kerja dan menjadi salah satu faktor yang boleh dibuat andaian, dikumpulkan data dan dibuatkan andaian bagi menangani masalah-masalah seperti itu. Dan bagi memastikan kejayaan sesuatu organisasi itu berlaku. Okey, selain itu teknologi juga merupakan bahagian daripada budaya kerana ia mencerminkan dan membentuk nilai-nilai asumsi dasar melalui operasi, bahan dan pengetahuan. Okey, artifak terlihat juga tidak bererti bahawa mereka dipahami dengan mudah dan oleh semua orang. Bahkan artifak dapat membingungkan bagi pengamat yang tergoda menggunakan label stereotip yang tersedia saat melihatnya. Bermaksud, artifak terlihat ni kadang-kadang tidak dapat difahami oleh setengah pengamatan dan perlukan kajian dan pemerhatian yang berterusan dan tidak perlu mengambilnya pada peringkat awal. Dia perlu berlanjutan dan perlu pemerhatian yang dalam jangka masa yang lama. Okey, selain itu, pembentuk budaya serta pengamat juga harus menghindari terlalu banyak detail artifak serta terlalu bersifat generalisasi dan pelabelan. Iaitu tidak perlu banyak medium yang digunakan bagi membuat pemerhatian dalam membuat andaian asas atau andaian dasar yang berkesan. Okey, yang kedua, teori organisasi menurut Edgar Henry Stein adalah nilai-nilai yang berada pada tingkat kesedaran yang lebih tinggi dan nilai-nilai tersebut mencerminkan pendapat bersama para anggota tentang bagaimana hal-hal seharusnya terjadi. Okey, ketika kami mengatakan pendapat, itu berarti bahawa ketika seperti datang lakonan. Oleh kerana benda tu kita yang kontrol, mengawal. Okey, itu berarti bahawa ketika datang kelakonan. Okey, anggota ataupun para pekerja di dalam sebuah organisasi mungkin atau juga mungkin tidak bertindak sesuai dengan nilai-nilai mereka. Okey, nilai-nilai ini membantu anggota organisasi mengelompokkan situasi dan tindakan mana yang harus dan mana yang tidak harus. Okey, nilai-nilai juga jarang mengarah langsung kepada andaian dasar balik. Bahkan setelah nilai-nilai diartikulasikan, didaftar dan diatur sesuai dengan prioritas mereka, iaitu priority mengenai keutamaan yang apa harus didahulukan dan apa yang dikemudiakan. Okey, pengamat hanya dapat menemukan bahawa nilai-nilai tidak membentuk sesuatu pola ataupun bahawa mereka bertentangan atau tidak sesuai dengan perilaku yang diamati. Okey, jika kita lihat di sini terdapat 5 buku terbitan Edgar Henry Stein. 5 daripada 14 buah yang terbitkan beliau. Okey, yang pertama
humble inquiry. Yang kedua, organizational culture and leadership. Yang tiga, humble leadership. Yang keempat, humble consulting. Dan yang kelima, becoming America. Okey, rumusan bagi tokoh pengurusan Edgar Henry Chain merupakan salah seorang tokoh besar di dalam bidang pengurusan. Segala teori yang diperkenalkan, diperakui dan digunakan oleh pelbagai pihak melalui sistem pelajaran pada masa kini mahupun adaptasi di dalam sistem pekerjaan. Selain itu, beliau juga merupakan salah seorang tokoh pengurusan dan membuat pembaruan dalam sistem pengurusan serta pemikiran pengurusan dengan memperkenalkan pelbagai teori bagi menambah baik sistem pengurusan sedia ada. Selain itu, dia juga salah seorang yang memperkenalkan teori melalui pengalaman dan kehidupannya yang diadaptasikan di dalam bentuk buku. Okey. Setakat itu saja pembentangan saya mengenai tokoh pengurusan iaitu Edgar Henry Chain. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.